Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menyertai live kita pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin kerana sudi bersama dengan kami dalam sebuah diskusi ilmiah pada malam ini. Jadi sebelum program kita membuka tirai pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesanan kepada semua hadirin yang bersama dengan kita pada malam ini. Yang pertama, program dialog pada malam ini akan insya-Allah diadakan selama 1 jam 30 minit. Dan 1 jam yang pertama merupakan program dialog bersama dengan panel dan 30 minit yang terakhir merupakan sesi soal jawab bersama dengan audiens. Jadi, buat pengetahuan hadirin, pada malam ini bersama kita ada 2 orang panel istimewa yang kita datangkan khas untuk program pada malam ini. Jadi yang pertama, insya-Allah kita akan berkenalan dengan panel kita yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar yang merupakan seorang pensyarah daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dan juga merupakan Ketua Akademik Kajian LGBT Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia INFAT USIM yang juga merupakan Presiden di International Women's Alliance for Family, Institution and Quality Education WAFIQ dan juga merupakan penulis buku Homo Fakta yang merupakan sebuah buku yang mengkompilasikan fakta-fakta berkaitan dengan homoseksualiti. Dan kita juga ada panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Haziq bin Zakaria yang merupakan seorang pelajar perubatan di tahun 3 di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dan juga merupakan Exco Akademik dan Pembangunan Intelektual Majlis Perwakilan Pelajar MPP USIM. Jadi hadirin sekalian, di sini ingin saya ingatkan sekali lagi untuk isikan Google Form yang telah di-attachkan di ruangan komen di bawah untuk tujuan rekod kehadiran dan juga itulah biar. Jadi saudara-saudari sekalian, buat pengetahuan hadirin, program ini adalah merupakan anjuran Medical Student Club MSc Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dan juga dengan kolaborasi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Topik perbincangan kita pada malam ini adalah berkisarkan tentang LGBT, iaitu hadapilah budaya LGBT dengan ilmu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, topik LGBT ini bukanlah topik yang tidak asing lagi bagi kita kerana baru-baru ini telah hangat isu yang sedang hangat diperkatakan di Malaysia kerana berikutan baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan #terusbangga. Jadi mari kita ikuti kupasan menarik yang dibawakan oleh panel kita pada malam ini. Jadi insya-Allah bagi membuka topik diskusi ilmiah kita pada malam ini, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar. Jadi Prof, apa yang kita tahu pasal LGBT ini adalah semuanya daripada media sosial. Jadi kita sebenarnya macam mana kita nak menghadapi budaya ini dengan ilmu kalau kita tak tahu apakah sebenarnya definisi menurut perubatan, siapakah yang terlibat dalam golongan LGBT ini, dan apabila kita membicarakan isu ini, kita tidak boleh lari dari istilah seperti orientasi seks dan juga identiti gender. Jadi boleh tak Prof huraikan dan ceritakan kepada kami apakah sebenarnya siapakah yang tergolong dalam golongan LGBT ini dan apakah berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada MSc dan juga MPP kerana mengadakan satu program secara alam maya ni. Program yang saya kira memang sentiasa hangat lah ya. Saya tak pernah tak hangat ya. Every time kita bincang isu ni dan satu kita kata wacana yang sememangnya penting bagi pertamanya anak-anak muda untuk menghadapi zaman ini. Keduanya kerana ada pertembungan ya antara medikal dan juga agama ya. So bagaimana kita menanggapi perkara ini secara berhemah
secara telus tapi dalam masa yang sama tegas ya dengan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip kesopanan dan juga kemanusiaan. Berbalik kepada soalan moderator tentang term yang sebenarnya lebih kita kata digunakan secara meluas dalam takrifan adalah orientasi seksual dan juga identity gender ataupun sexual orientation and gender identity SOGI ya. Jadi terma ni banyak dipakai juga di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam perbincangan tentang di jurnal kesihatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun kerana dalam kalangan masyarakat ia lebih dikenali sebagai 4 akronim yang paling popular lah, iaitu LGBT, tetapi ada juga yang tambah LGBTIQ ya. Dan kalau siapa tengok buku saya tu kadang-kadang ada sampai berderik-derik sampai tak cukup alfabet lah, because there are tendency that people self-declare themselves. Jadi ditambah abjad ni. Tapi untuk memudahkan perbincangan ni kita akan guna LGBT ya, lesbian, gay, bisexual, transgender, dan Q tu ataupun queer ni is anybody yang tidak menepati LGBT lah. Is another form of self-declare juga ya. Dalam kita ambil daripada segi historical context ya, kita kena memahami bahawa dari segi sexual orientation, orientasi seksnya ada heterosexual iaitu lelaki dan perempuan, homoseksual. Homoseksual kita boleh bagi dua, sama ada lelaki dengan lelaki ataupun gay ataupun men sex with men ataupun perempuan dengan perempuan ya, ataupun lesbian. Dan B adalah bisexual, di mana seseorang tu dia mungkin ada keinginan attracted to sexually to both gender, dengan lelaki punya dengan perempuan punya. Manakala T adalah transgender, adalah termasuk dalam kategori gender identity ya. Dan transgender is a big umbrella term. It can be divided into transsexual and transvestite ya. Dalam transsexual umpamanya seseorang yang mempunyai keinginan yang amat kuat untuk menukar jantina kepada jantina yang berlawanan. Jadi berkemungkinan dia akan ambil hormon atau pembedahan dan sebagainya. Manakala transvestite pula adalah mereka yang lebih kepada cross dressing. Dia mungkin tak pergi kepada sampai tukar, ambil hormon dan pembedahan sebagainya. Dan dalam saya punya orang kata penelitian penyelidikan, dan saya pernah pergi ke Indonesia selama sebulan waktu tu untuk bekerja dengan pensyarah dan juga grup advokasi LGBT di sana. Saya nampak perbezaan tu ya. Jika di Malaysia kita lihat ramai daripada menepati takrifan transseksual, di mana kita lihat umpamanya lah selebriti kosmetik kita yang menunjukkan bahawa mereka telah pun membuat perubahan bahagian tubuh dan sebagainya. Tetapi di Indonesia lebih ramai daripada kategori transvestite, mereka yang hanya cross dress. Dan kadang-kadang saya di Indonesia juga fenomena di mana lelaki tu biasa je ayah kepada beberapa orang anak, tetapi dia cross dress untuk persembahan ya, untuk perniagaan dan sebagainya, untuk jenama syarikat dia. Jadi itu antara takrifan asal ya. Dan saya suka untuk mengatakan bahawa dalam kita berbincang tentang LGBT ni ada lagi banyak self-identified yang kerana self-declared dan self-identified yang tidak mengikut sains pembuktian ini, kita akan dapati ada banyak masalah kalau pun kita tak ambil hujah agama ya. Ada banyak masalah apabila masing-masing self-declared
mereka mempunyai gender tertentu, ya. Dan bagi masalah lesbian, gay dan bisexual pula, kita boleh berbincang lepas ni tentang implikasi-implikasi kesihatan fizikal dan juga mental, ya. Tetapi sebelum saya akhiri sesi yang pertama ni, sukalah saya mengingatkan bahawa dalam struktur masyarakat, dalam struktur kekeluargaan, dalam struktur peradaban, dalam agama, telah ada posisi yang jelas, ya, tentang kita kata orientasi seksual. Dalam Islam hanya satu sahaja yang diiktiraf, iaitu heteroseksual antara lelaki yang telah berkahwin dengan wanita. Lain-lain orientasi seksual, Islam memang tidak menghalalkan homoseksual, bisexual, ya, yang masuk dalam kategori psikiatri seperti bestiality dengan haiwan, nekrofilia, seksual dengan mayat, ya, dan banyak lagi kategori yang pelik-pelik itulah. Sebab itulah apabila seseorang tu meraihkan diversity in sexual orientation, kita kena berhati-hati. It is the only thing, orientasi seks yang sebenarnya dalam Islam tak ada diversity. There's only one approved melalui ikatan yang sah. Sama juga the act of liwat ataupun memasukkan zakar ke dalam dubur ataupun sodomi tidak diizinkan dalam agama Islam hatta di antara suami dan isteri yang sah sekalipun, ya. Begitu juga dalam tasyabuh, iaitu seseorang yang menyerupai jantina yang berlawanan. Telah dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahawa perkara ini adalah dilarang oleh Rasulullah, ya, dan bermaksud Islam tidak menghendakinya. Walau bagaimanapun kita akan berbicara tentang fenomena ataupun individu-individu, sahabat-sahabat kita juga yang terjebak dalam LGBT ni, ada faktor-faktor di belakangnya, ada penyebab-penyebabnya yang sebenarnya bukanlah satu perkara yang tidak boleh kita tangani secara bersama. So that will be the first kita kata emphasize. Perkara pertama yang kita akan tekankan kat sini bahawa yang kita akan bincangkan ini adalah masalah yang rumit, sukar, tetapi ia tidak mustahil untuk kita sama-sama atasi. Ya, insyaAllah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mukhtar di atas penjelasan yang cukup detail saya boleh katakan berkenaan dengan definisi LGBT itu sendiri. Jadi untuk meneruskan lagi diskusi ilmiah kita pada malam ini, saya ada soalan yang ingin ditujukan kepada saudara Muhammad Haziq bin Zakaria, panel kita yang kedua pada malam ini. Jadi berdasarkan takrifan Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim sebentar sahaja tadi, kita dapat tahulah bahawa siapa sebenarnya golongan yang tergolong dalam golongan LGBT ini. Jadi soalan saya kepada saudara Haziq, apakah sejauh manakah mahasiswa kita di Malaysia ini cakna akan hal ini? Dan kenapa kita sebagai seorang mahasiswa Islam perlu mengambil tahu dan perlu cakna berkenaan dengan isu LGBT yang terdapat di Malaysia ini? Silakan saudara. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, terima kasih kepada saudari moderator, saudari Syafiqah, dan terima kasih juga kepada Prof di atas pengenalan kepada definisi LGBT itu sendiri. Penting untuk kita betul-betul faham dan hadam akan definisi yang sebenar LGBT itu sendiri. Okey, baik. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudari Syafiqah. Sejauh manakah sebenarnya kesedaran mahasiswa-mahasiswa dan kita ini mengenai LGBT di negara kita? Okey, baik. Sebenarnya kesedaran mengenai LGBT ini merupakan suatu perkara yang sangat subjektif dan bukanlah kita boleh ukur secara berfakta ataupun berfigure. Maksudnya ada nombor.
Okey, jadi kalau kita lihat suasana ataupun keadaan di Malaysia khususnya, kita boleh lihat budaya ataupun awareness program mengenai LGBT ini sentiasa ada. Namun dalam masa yang sama, pergerakan ataupun movement untuk menormalisasikan budaya LGBT itu turut bergerak seiring. Jadi seharusnya program-program ataupun kesedaran ini perlulah jauh lebih tinggi daripada program-program yang mempromosikan normalisasi budaya LGBT. Okey. So macam mana sebenarnya kita nak tahu adakah betul kita sedar ke belum akan bahayanya LGBT ini? Okey. Tak semestinya kalau kita tak terlibat dengan budaya LGBT ini, kita boleh katakan kita sudah cukup sedar, kan? Kita sudah terlepas daripada tanggungjawab yang lain. Dan boleh jadi sebenarnya sahabat-sahabat kita yang diuji dengan budaya LGBT ini, sebenarnya mereka sedar akan kepentingan untuk mengelakkan budaya LGBT itu atau untuk menjauhkan diri daripada LGBT tersebut. Tetapi mereka tidak mampu ataupun terhalang atas beberapa faktor yang mungkin kita sendiri pun tak dapat nak bantu ataupun tak faham akan keadaan masing-masing. Jadi kita tak boleh nak ukur ataupun kita tak boleh nak katakan saya tak terlibat dengan budaya LGBT jadi saya dah cukup sedar. Mereka ataupun orang-orang sahabat-sahabat kita yang diuji dengan keterlibatan mereka dalam budaya LGBT ini tidak sedar akan bahayanya budaya LGBT tersebut. Okey. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya. Jadi sebenarnya kenapa? Pernah tak anda terfikir kenapa sebenarnya kita perlu tahu dan perlu cakna akan budaya LGBT ni? Okey. Dari segi perikatan persaudaraan, kita diikat sesama manusia, khususnya kalau sesama Muslim itu melalui ikatan ukhuwah. Dalam sabda hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih kama yuhibbu li nafsi. Dan tidak sempurna iman seseorang di antara kamu itu sehingga mana kamu menyayangi sahabat saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Hadis ini tak lain tak bukan untuk menekankan kepada kita terutamanya umat Islam untuk saling prihatin dan membantu antara satu sama lain untuk cakna terhadap keluarga dan sesama kita. Jadi itu merupakan salah satu kepentingan yang sebenarnya ditekankan dalam Islam dan penting untuk kita cakap akan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kita khususnya dalam konteks mahasiswa ini, kitalah sebenarnya pelapis ataupun masa depan negara. Jadi sudah tentu kita inginkan masa depan yang terbaik untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa dan juga untuk agama. Jadi kesemua masa depan tersebut bermula dalam diri kita juga. Bermula dengan usaha kita. Bermula dengan kesedaran kita sendiri. Sekiranya kita inginkan masa depan yang baik, masa depan yang dirahmati Allah, masa depan yang penuh dengan kejayaan dalam masa yang sama, diberkati oleh Allah. Jadi perkara-perkara inilah yang kita perlu satukan, kita perlu titik beratkan agar kelak kita membina suatu negara yang bukan sahaja maju, tetapi dari segi peradabannya juga, dari segi ketamadunannya juga seiring dengan kemajuan yang telah dicapai. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq bin Zakaria di atas komentar yang sangat jelas dan sangat detail ya. Dan kita di sini boleh lihat sebenarnya kita punya matlamat utama bukanlah ke arah negara yang maju, tetapi negara yang mempunyai peradaban dan juga negara yang dirahmati Allah, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi forum kita pada malam ini, program dialog kita, diskusi ilmiah kita pada malam ini dengan soalan yang kedua. Tetapi sebelum itu, ingin saya ingatkan sekali lagi kepada semua hadirin yang sedang bersama dengan kita pada malam ini untuk isikan borang kehadiran yang berada di ruang komen di bawah untuk rekod kehadiran dan juga itulah biar. Pastikan anda mengisinya. Baiklah, sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah.
kita teruskan lagi program dialog kita pada malam ini dengan soalan kedua yang ingin saya ajukan kepada Profesor Madia Dr. Rafidah. Okey, soalan ini berbunyi begini. Kita boleh tengok ya Prof, gerakan-gerakan yang cuba untuk menormalisasikan LGBT ini selalu berpegang pada bahawa mereka sebenarnya dilahirkan sebegitu. Maksudnya mereka dilahirkan memang lahir-lahir je dah suka dekat sesama jenis. Lahir-lahir je diorang sebenarnya dilahirkan sebagai seorang perempuan tetapi mempunyai naluri kelelakian ataupun dilahirkan sebagai seorang lelaki tetapi mempunyai naluri kewanitaan. Jadi mereka sangat berpegang teguh pada faktor genetik ini dan dengan itu mereka menjadikan ia sebagai asas untuk memperjuangkan hak asasi mereka sebagai salah satu hak asasi manusia. Dan mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah golongan minoriti di negara ini dan selalu didiskriminasikan oleh komuniti di Malaysia. Jadi soalan saya Prof, sebenarnya dari sudut saintifik, adakah benar faktor-faktor LGBT ini sebenarnya berasal daripada keturunan ataupun genetik itu sendiri ataupun ia 100% daripada persekitaran dan bagaimana seorang itu dibesarkan? Jadi apa sebenarnya faktor seorang itu terjerumus di dalam kancah LGBT? Silakan Prof. Okey, terima kasih ya. Pertama sekali, saya rasa ini satu perdebatan yang sangat panjang ya tentang whether it is orang kata nature ataupun nurture kan, semula jadi ataupun asuhan. Saya masih ingat lagi waktu tu saya dalam tahun 2010, 2011 macam tu, saya mula tertarik dengan isu ni ketika memulakan kerjaya di USIM dan saya membaca ketika itu hujahan-hujahan dan waktu itu pun sangat ramai daripada penyelidik di barat terutamanya yang mendakwa bahawa terutamanya being gay lah, homosexuality adalah satu yang telah ditentukan secara semula jadi. Salah satu antara yang terkenal adalah seorang pengkaji yang melihat otak, dia mengukur saiz dan berat otak oleh mereka yang meninggal akibat HIV. Dan juga waktu itu dia melihat bahawa mereka yang meninggal dan bila diautopsi otak daripada pengamal homoseksualiti ini mempunyai perbezaan yang ketara daripada otak mereka yang dikategorikan sebagai heteroseksual. Dan beliau Simon Levy nama dia ketika itu mengatakan bahawa ini adalah tanda jelas bahawa terdapat perbezaan di antara mereka yang mengamalkan homoseksualiti dan mereka yang heteroseksualiti. Walau bagaimanapun, kajian itu telah dikritik ya kerana mereka yang meninggal yang dikatakan struktur otak berbeza iaitu lebih kecil dan lebih ringan adalah golongan homoseksualiti yang meninggal kerana AIDS. Jadi yang sebenarnya faktor penyakit AIDS itu sendiri yang memberi perubahan kepada otak ya. Kemudian ada pengkaji-pengkaji lain pula menggunakan hormon, mengukur panjang tulang ya dalam cuba mengkaji tentang struktur ini, tetapi banyak kajian lain kemudian diulang, replicate dan mereka tidak mendapat hasil yang sama. Begitu juga sekitar tahun 2014 ataupun 2015 ada pengkaji yang pertama kali menggunakan sampel genetik yang besar dan dia mengatakan ketika itu terdapat kod genetik yang khusus bagi pengamal homoseksualiti dalam kajian beliau ya. Walaupun begitu, pengkaji tersebut mengatakan bahawa homoseksualiti ini adalah satu behavior yang kompleks untuk kita letakkan dia kepada hanya satu
faktor iaitu genetik. Pada dia, environment persekitaran masih lagi sesuatu perkara yang lebih besar mempengaruhi seseorang berbanding dengan kita mengatakan gen saja, ya. Dan ketika itu juga bila saya membaca perkara tersebut, saya juga bersetuju dengan beliau. Walaupun ada satu dua kita panggil lokasi jin yang dikaitkan, kerana sebagai contoh ya, kita ambil mereka yang mempunyai tendensi kita kata mempunyai jin coding. Sebagai contoh kita ambil Down syndrome, ya, yang dikaitkan dengan 46 jin Down syndrome. Jadi boleh nyatakan dia punya genetically make up. Anyone? Trisomy 21. Trisomy 21. Okay. It is clearly a genetic causes that we have found, kan? Tetapi kita pun boleh melihat di dalam kanak-kanak Down syndrome, apabila kita memberi pada dia satu stimulasi, satu environmental punya bantu dia, persekitaran, kita menyediakan latihan, ada rehabilitasi, ibu-ibu dengan semangatnya menukar cara kita berfikir tentang kanak-kanak Down syndrome. Kita kata dia ada harapan. Dan kita melihat dalam dekad yang terkini, kanak-kanak Down syndrome walaupun ada kaitan dengan genetik, mereka telah mencapai satu progres. Ada yang jadi cikgu, ada yang berlakon, kan? There's so many things that because we have faith that behavior ada banyak potential untuk kita kata mengubah seseorang. So in the same manner, kalau katakan mereka yang menyokong teori tentang faktor genetik sebagai faktor yang paling kuat dalam menentu behavior ataupun pilihan heterosexuality ataupun homosexuality, environment yang tertentu juga sebenarnya boleh mengubah pilihan kita itu, ya. Jadi itu tahun 2014 2015 yang ditemui. Dan waktu itu juga para pakar genetik, geneticists mengatakan jangan menjadikan genetik sebagai sesuatu yang terlalu definite. Atau kita meletakkan segala-galanya kepada genetik, sebab dia kata dia akan jadi double-edged sword, pedang dua mata. Dia boleh menikam balik kita kalau ni. Jadi pakar genetik pun kata tengoklah faktor lain, you know. Why are you so fixed on genetic? So kita tidak mahu nanti sebarang orang menggunakan genetik untuk menyalahkan ataupun justify tindakan masing-masing. Bagaimana kalau kita ada pedofilia pun mengatakan mereka adalah genetically linked. Mereka sekarang pun dah ada terma minority attracted person dia panggil. Bagaimana kalau pembunuh juga mengatakan he is born as a murderer. Bagaimana kalau rapist mengatakan it's inherently in me, I'm genetically born to rape, kan? Sebab benda ini adalah satu perbuatan. Okay. Dan finally dalam tahun 2018 Nature terbitkan dalam jurnal Andrea Gana, dalam satu studinya dia ambil up to lebih kurang 500,000 genom, daripada 500,000 untuk melihat sama ada sexual preference ni ada genetic komponen atau tidak. Dan dia mendapati bahawa tidak ada satu gene yang single yang mempunyai efek yang besar terhadap behavior. Jadi dia rumuskan, Andrea Gana ni kata, dia pun adalah seorang geneticist, there is no gay gene.
dia seorang geneticists di MIT dan Harvard, ya, boleh Google tentang kajian ni. Kita tidak menafikan sama sekali tentang genetik mempengaruhi seseorang. In fact, mana-mana manusia pun akan ada kita kata genetik shared trait. Kita kongsi kadang-kadang sifat yang sama sebab ada genetik. Macam kita kadang-kadang orang kata dengan atuk kita kan, perangai lebih kurang sama because ada evidence. Tetapi kita tak akan tiru bulat-bulat atuk kita. Sebab kita dibesarkan oleh ayah kita dan dia akan bagi pada kita environment, pengajian dan juga stimulasi lain menyebabkan kita menjadi orang yang lain dan mempunyai sifat kita sendiri, memilih sendiri behavior kita, ya. Jadi kalau dalam kajian genetik ini tahun 2018 tu menenggelamkan dah suara-suara. Kita akan lihat bahawa tidak ada lagi orang yang berbahas sangat tentang born that way teori. Kalau ada bermaksud orang tu dia tak up to date. Dia tak tengok kajian terkini, ya. Jadi sekarang ni masing-masing pun mengatakan bahawa okey, dia sendiri yang memilih. So what's wrong with it? Just let us be. Jadi dah kurang dah orang yang meletakkan kepada genetik, ya. Jadi daripada pertanyaan tadi, saya ingin mengatakan bahawa barang siapa yang masih menggunakan kita ni dilahirkan sebegitu genetically link adalah lebih rigid daripada agama, kerana mereka meletakkan kepada genetik dan seolah-olah mengatakan tak boleh buat apa dah. Sedangkan dalam agama, bagaimanapun kita ini mempunyai satu melakukan satu perbuatan yang tidak disukai oleh agama, there's always a way for us to rethink of what we are doing. Kita fikir apa yang kita buat, kita boleh untuk berubah ke arah lebih yang baik, ke arah berubah untuk menjadi lebih baik, ya. Dan lagi satu mesej yang ingin saya katakan, kadang-kadang minoriti ataupun majoriti sebenarnya apabila ia ditentukan oleh suatu perlakuan, ia menjadi sesuatu yang saya rasa yang dicipta, ya. Kita faham kalau ada macam minoriti kerana bangsa, dia kaum tertentu adalah ethnic minority di sebuah negara, dan tak boleh ubah benda tu sebab memang dia dilahirkan sebegitu, ya. Dan setengah daripada kita juga dinamakan minoriti dalam keadaan tertentu, yang katakan ibu yang mengandung, at one point dekat klinik tu they will be treated special sebab dia adalah satu minority, tetapi dia boleh berubah kembali menjadi majority. So sama dekat sini, ya. The fact that this is minority, dan saya bersetuju dengan sahabat-sahabat yang mengatakan cuba untuk tidak menjadikan perkara ini sebagai satu bentuk identity. You don't have to identify yourself as L, G, B or T for the rest of your life. There's always a way to just you don't have to even declare it. Just macam ramai heteroseksual pun tidak declare kita punya orientasi seksual bila kita bertemu dengan siapa-siapa, right? Dan juga lagi satu orang kata prinsip dalam hak asasi pun, being a minority does not mean you will always be right. Being the majority does not mean that you will always be on the wrong side. Although sometimes the majority are always linked to be oppressive kepada minority, ya. But dalam membela minority juga, minority tidak boleh menyakiti hak majority, ya. Ini terutamanya bila kita masuk dalam perbincangan tentang kesan-kesan kesihatan nanti. Kita akan tengok balik prinsip ni. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Prof atas penjelasan yang cukup komprehensif sebentar sahaja tadi. Dan apa yang kita boleh simpulkan adalah sebenarnya kita tak boleh terlalu fokus kepada faktor genetik itu sahaja, kerana itu boleh menjadikan medium untuk seseorang itu justify semua benda yang dibuat adalah kerana genetik. Jadi banyak lagi aspek lain yang perlu kita lihat dalam membahaskan sesuatu isu.
Jadi seterusnya, kita teruskan lagi diskusi kita pada malam ini dengan soalan yang keempat yang akan saya ajukan kepada saudara Muhammad Hazim Zakaria. Baiklah saudara, pada alam baru ini kita berada di satu zaman di mana segalanya berada di hujung jari. Kita mempunyai akses kepada macam-macam perkara dan salah satunya adalah media sosial dan media arus perdana seperti media massa yang lain. Jadi sesuatu perkara itu senang untuk tular ataupun viral kita panggil sekarang ni. Jadi kita dapat lihat pada tahun 2018 merupakan sebuah tahun yang sangat signifikan kalau kita nak lihat balik sejarah LGBT ini, kerana pada tahun 2018 merupakan satu tahun yang kita boleh lihat kebangkitan fahaman dan ideologi liberalism dan juga LGBT di Malaysia. Jadi soalan saya kepada saudara adalah bagaimanakah kita sebagai seorang mahasiswa Islam untuk membentengi diri kita daripada terpengaruh dengan fahaman-fahaman ideologi sebegini, kerana kita tahu bahawa di platform media sosial seperti Twitter dan Facebook, sesiapa sahaja boleh bersuara dan menyuarakan pendapat berdasarkan atas nama kebebasan bersuara, hak kebebasan bersuara. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, apakah yang boleh kita lakukan untuk kita membentengi diri kita daripada terlibat sebagai penyokong, dan juga bagaimanakah kita bagaimanakah reaksi kita yang sebetulnya? Silakan saudara. Okay, baik. Terima kasih kepada saudari Syuka. Sebelum saya menjawab soalan tersebut dengan lebih lanjut, suka untuk saya berkongsi mengenai suatu kisah yang memang begitu sinonim bila mana kita menceritakan mengenai LGBT, iaitu sebuah kisah mengenai seorang Nabi, zaman seorang Nabi, iaitu Nabi Lut. Umum mengetahui kisah Nabi Lut ini begitu kita famous kan, begitu famous bila mana kita bercerita mengenai LGBT. Hakikatnya, sebagai umat Islam, kita patut sedar sebenarnya ada sebab kenapa Allah menjadikan sesuatu peristiwa itu pada masa yang lalu. Tak lain tak bukan sebab apa? Sebagai pengajaran. Diceritakan pada zaman Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu merupakan suatu kaum yang begitu lantang bersuara menentang dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Lut. Bukan saja dari segi budaya LGBT, mereka juga terkenal dengan sifat-sifat mazmumah yang lain, antaranya berkata perkataan-perkataan yang buruk, mencela, dan banyak lagi perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah. Dan ada satu kisah pada suatu hari, Nabi Lut ni ada dua orang puteri. Dia ada dua orang puteri. Dan nak kata dakwah Nabi Lut ni sampaikan pada suatu hari Nabi Lut offer ataupun menawarkan puteri baginda sendiri, puteri Nabi Lut sendiri, dua orang puteri, kepada penduduknya untuk diperisterikan secara halal. Tapi apa reaksi penduduk pada zaman tu? Kalau kita sekarang mungkin ramai yang terima lah kan, sebab ditawarkan secara halal kan. Tapi pada zaman tersebut, nak kata kejahilan penduduk zaman tersebut, mereka menolak dan mereka lebih prefer untuk bergaul ataupun membudayakan LGBT itu, yakni lelaki sesama lelaki dan perempuan sesama perempuan. Dan ini pun difirmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf. Billahi minasyaitonirrajim. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan sesungguhnya kamu ini telah pun melepaskan tempias hawa nafsu kamu ke atas lelaki, tetapi bukan perempuan. Min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan sesungguhnya benarlah kamu ini, kaum Nabi Lut, benar-benar kaum yang melampaui batas. Dari ayat ini kita tahu Allah telah pun memberi amaran dan melaknat orang-orang yang membudayakan
ataupun menyalahi fitrah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu heteroseksual. Okey. Kenapa saya ceritakan mengenai kisah yang begitu penting ini? Supaya benda ni kita jadikan sebagai panduan, sebagai pengajaran kepada kita untuk tidak mengulangi silap yang sama. Okey, jadi sebagai seorang mahasiswa Muslim, kita mengambil iktibar daripada kejadian yang telah berlaku pada zaman dahulu dengan tiga perkara. Dengan tiga perkara sebagai persediaan untuk kita menghadapi isu-isu sedemikian, sebegini. Yang pertama, iman. Iman. Yang kedua, ilmu. Dan yang ketiga, amal. Tiga istilah ini saya yakin saudara-saudari begitu familiar dengan istilah-istilah ini. Nampak klise kan? Tapi sebenarnya tiga perkara inilah menjadi perkara asas terutamanya kepada kita sebagai seorang mahasiswa Muslim, Islam. Kitalah yang sepatutnya ke depan dalam isu-isu sebegini untuk mempertahankan apa yang hak dan menegah apa yang batil. Kenapa saya cakap iman, ilmu dan amal? Kenapa iman? Paling penting ialah iman kerana iman itulah yang mengukuhkan akidah kita, yang menetapkan akidah kita di sisi jalan yang diredai oleh Allah. Kemudian bila kita dah betul-betul tetap di atas jalan akidah yang sebenar, dengan iman yang kukuh, kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu. Bila kita dah ada ilmu, bila kita dah beriman semua, kita yakin, and then kita kenalah ada ilmu. Kita kena ada ilmu dengan suasana ataupun dengan keadaan semasa, kita kena ada ilmu, dan dalam tajuk yang kita discuss hari ini, kita kena ada ilmu mengenai LGBT. Kenapa tak boleh macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Bila kita dah ada ilmu, barulah kita boleh beramal. Kalau kita tahu LGBT bahaya tapi kita tak beramal, kita tak mencegahnya, bahkan kita mempromosikan budaya tersebut, itu tidak melambangkan ciri-ciri kita sebagai seorang Muslim yang sepatutnya menegakkan agama di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama berdoa supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai komuniti Islam di Malaysia, di negara Islam ini sebagai agama yang rasmi, jangan kita malu untuk menegakkan agama Islam kerana minoriti, kan? Kadang-kadang ada isu yang betul tapi kita di pihak yang minoriti, kemudian kita malu, kan? Tapi benda tu tetap betul. Walaupun kita minoriti ke, kalau kita majoriti ke, benda yang betul tetap betul. Begitu juga dengan perkara yang batil. Jadi, sekali lagi saya tekankan, menjawab kepada persoalan tadi, tiga perkara, ilmu, iman dan amal. Dan yang terakhirnya, berkait dengan media sosial, ingin saya tekankan juga kepada sahabat-sahabat saya dan masyarakat di luar sana untuk kita mengamalkan proses ataupun satu sikap yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam, iaitu proses ataupun tabayyun. Di mana tabayyun ini membawa maksud kita menyelidik sesuatu info itu sama ada ia sahih, benar ataupun sebaliknya sebelum kita menyebarkan sesuatu perkara tersebut. Jadi perkara inilah yang sebenarnya menjadi satu benda yang lacking dalam masyarakat kita, termasuklah mahasiswa. Mereka sering kejar populariti, nak viral cepat sangat kan. Tak selidik benda tu betul ke tidak, kan? Benda tu sahih, sumbernya dari mana, kan? Adakah benda tu betul-betul masih lagi valid, updated ke tidak, kan? Jadi perkara inilah yang kita harus amalkan. Kita kena ada sikap untuk bertabayyun sejurus saja kita dapat sesuatu info. Tak kisahlah dari Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila kita mana ada satu perasaan untuk bertabayyun, insya-Allah benda tu sedikit sebanyak membantu untuk kita menjaga persekitaran yang sihat dalam komuniti kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masya-Allah, subhanallah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Haziq bin Zakaria atas cadangan-cadangan dan
jalan keluar untuk kita terus berada di dalam pegangan agama yang benar dan tidak terpengaruh dengan anasir-anasir negatif yang dibawa dari negara luar. InsyaAllah sama-sama kita boleh amalkan. Dan hari ini kita akan teruskan lagi diskusi ilmiah kita pada malam ini dengan soalan seterusnya yang akan saya tujukan kepada yang berbahagia Prof. Tapi sebelum itu, kepada semua hadirin yang baru sahaja menyertai live kita pada malam ini, sila isikan borang yang berada di ruangan komen di bawah untuk tujuan record dan juga itulabiah. Jadi, jangan lupa untuk isikan. Jadi soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada yang berbahagia Prof. Jadi Prof, apabila kita berbicara tentang isu LGBT ini dan kita ingin mendepani isu ini dengan ilmu dan bukan sahaja dengan tanpa ada pegangan apa-apa. Jadi kita nak lengkapkan lagi diri kita dengan apakah kesan sebenarnya pengamal-pengamal LGBT ini dari sudut kesihatan. Sebab kita tahu bahawa bila kita berbicara isu kesihatan ataupun impak terhadap kesihatan fizikal dan mental, ia merentasi budaya, kaum dan juga agama. Jadi ini adalah merupakan titik neutral ataupun titik pertemuan bagi semua kelainan variasi daripada kaum, agama dan bangsa. Jadi apakah impak yang paling signifikan yang akan menimpa golongan yang mengamalkan gaya hidup LGBT ini, terutamanya hubungan sesama jenis dan juga transgender, apakah impaknya terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang itu? Kalau boleh, Prof boleh huraikan. Silakan Prof. Yang ketika saya mula-mula berbicara daripada sudut kesihatan, ada yang mengatakan pada saya, kita tengok daripada pandangan agama, dah lah agama kata haram lah, tak payahlah nak hurai daripada sudut kesihatan sebagainya, sebab dia kata nanti kalau dah ada ubat macam mana kan. So dia kata tak boleh pakai hujah kesihatan. Okey, pandangan saya dan terutamanya apabila kita USIM ni ada integrasi nakli dan akli, di samping kita mengetahui tentang sesuatu perkara itu haram, Allah jadikan kita sebagai manusia yang berfikir dan menggunakan segala mungkin informasi ataupun ilmu untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia nak percaya tentang agama, alhamdulillah dia akan percaya. Tetapi kalau dia orang yang perlukan motivasi daripada sudut lain, tentang faktor keibubapaan, tentang kesihatan, tentang apa, maka kita pun sebagai seorang doktor pun perlu mengatakan perkara yang sama. Dan adakah apabila kita para doktor juga membawa kepada especially pesakit-pesakit kita yang Islam, apabila kita mengingatkan perkara ini, adakah kita judgemental? Ya, satu perkara yang kita kena faham adalah apakah definisi judgemental. Ya, definisi judgemental adalah apabila kita condemn seseorang itu sampai dia dah tak ada cara dah untuk betulkan diri dia, ataupun condemn sampai dia rasa diri dia sangat-sangat tak berguna. Tetapi ad-dinu nasihah adalah part of any Muslim, regardless whether you are a layman or a doctor or a nurses or siapa-siapa ni, yang boleh disampaikan dalam bentuk yang tidak judgemental. Ya. Jadi sebenarnya apabila kita menyampaikan prevention terutamanya kepada masyarakat, there is no prohibition untuk menyampaikan pandangan agama dan masalah kesihatan. Even bila pesakit, bila kita dah nak discharge pun, kita pegang tangan dia dan sebut elok-elok bahawa sebagai doktor kita sayangkan dia. Ya, dan kita kalau boleh tak nak dia datang semula dengan CD4 count yang makin rendah ataupun viral load yang makin tinggi. Maka kita ingatkan dia, mintalah kekuatan daripada Allah untuk menjauhi perkara ni, kan? Kalau judgemental tu apa? Itulah kau, sama macam kau Nabi Lut, habislah. Tak usahlah ni, tak layak datang sini, tak boleh ni. That is judgemental. Tapi adil nasihah, tak ada halangan kat situ, malah kita sebenarnya kena combine all kinds of motivation. Okay.
berbalik kepada soalan tentang implikasi perubatan, saya rasa perkara ni ramai sebenarnya dah tahu. Cuma bagaimana untuk kita menguatkan kembali kefahaman, ya. Ini satu masalah di mana kita kata there has been progress in medicine. Kalau dulu memang kita kata dapat HIV virus tu is a death sentence, hanya tunggu masa untuk dapat AIDS, ya. Zaman saya bertugas dululah, maknanya waktu tu dia punya daripada mula didiagnose kepada ada simptom-simptom AIDS tu a very short period. So we are talking about memang tak lama lah waktu itu, kan. Tetapi it has progressed. Walaupun it has progressed, nobody dare to say that there's a cure for HIV AIDS. Nobody would dare to say that there's a cure. But there is a way to actually suppress viral load dan juga increasekan CD4 count. Untuk sahabat-sahabat saya yang telah pun mempunyai didiagnose sebagai HIV positif, saya kata be positif, ambillah ubat dan juga kena stop risiko yang menyebabkan kita mendapat HIV tersebut, ya. Maknanya stop doing men sex with men. Now, kepada yang masih lagi berfikir adakah saya meneruskan adakah saya akan meneruskan men sex with men, can I try, boleh saya cuba ke tidak perkara tersebut. Kita kena ingat bahawa pengamal homoseksualiti sekarang ini untuk mengamalkannya disertai dengan banyak perkara-perkara yang akan menyebabkan kita terbeban. I will be frank, okay? For sesiapa yang mengamalkan men sex with men kena ambil ubat PrEP sebelum melakukan perkara tersebut. On daily basis, kena memakai kondom, ya. So saya ingin mengatakan bahawa adakah kita sebagai orang-orang muda ni, especially sebab dalam data every year, golongan yang paling tinggi HIV positif adalah antara 20 hingga 29 tahun, which means IPT students, orang yang baru nak masuk kerja. So ini paling ramai kerana saya merasakan tidak diberi informasi yang bersungguh-sungguh akan komplikasi daripada kita mendapat HIV positif akibat men sex with men, ya. So I think as a medical students, MSc, you would have known it, but just to repeat to our audience yang mungkin bukan daripada latar belakang perubatan, kita tahu bahawa dalam Malaysia sendiri tahun ni dan tahun lepas, I think sudah 3 tahun berturut-turut, ya, homosexuality adalah penyumbang terbesar dalam kes HIV. Macam tahun ni, I think about tahun lepas, tahun 2017, ya, dalam kes 1,500 lebih kurang ada HIV positif datangnya daripada pengamal homoseksualiti. 1,300, 1,200 daripada mereka yang heteroseksualiti. Selebih daripadanya tu akibat penggunaan jarum berkongsi jarum dan mungkin pemindahan darah sangat sikit lah sebenarnya, ya. Jadi ada pula yang berkata 1,005 dengan 1,003 tak jauh beza. Tetapi tadilah kita balik pada minoriti dengan majoriti. Yang menyumbang kepada 1,500 adalah daripada minoriti men sex with men. Yang di Malaysia, Kementerian Kesihatan menganggarkan, we never know how many sebenarnya, tapi dia anggarkan melalui rekod datang ke klinik dan sebagainya about 300,000 homosexuality. Ada satu NGO juga pernah mengatakan dalam 500,000 dia buat survey online, but it is still a minority. So bila minority bagi 1,500 berbanding dengan heteroseksual bagi 1,300, kita kena tengoklah pula prevalence rate. Jadi ada kajian yang buat prevalence rate. Prevalence rate maksudnya dalam grup tu sendiri.
Dalam grup homosexuality, berapa orang yang HIV positif. Dalam grup general heterosexuality berapa orang. Jadi laporan yang baru dikeluarkan 2020 ya, ending AIDS baru ni, dia ambil data tahun lepas. Dalam laporan tu dia tunjuk, dia kata prevalence ya, maknanya daripada satu grup homosexuality tu, prevalence untuk dapat AIDS adalah 21%, which is 1 in 5. That is significant and very high ya, berbanding dengan heterosexual. Bila kita keseluruhan kes kita bahagi dengan penduduk Malaysia ni, is about 0.04 to 0.06% the prevalence dia ya. Jadi kita nampak perbezaan tersebut ya. Jadi ini informasi yang kita nak bagi tahu pada mana-mana kawan-kawan kita, anak-anak muda yang rasa macam boleh try dan sebagainya. Kita kata, adakah kita nak mendedahkan diri dan kemudiannya terpaksa ambil langkah safe sex for the rest of our life ya. Sebab bila seseorang mengamalkan homosexuality ni, dia kena amalkan safe sex tersebut, iaitu memakai kondom, mengambil PrEP ataupun PEP untuk ni. Sedangkan kebanyakan pasangan heteroseksual, kecuali lah kalau orang tu tak nak mengandung, maka dia tak payahlah pakai apa-apa alat perlindungan. Kalau dia nak mengandung, barulah dia tak pakai. Kalau dia tak nak mengandung, dia kena pakai lah sebagai alat kontrasepsi. Itu saja ya. So maklumat ni saya nyatakan bukan sebab saya benci. Saya nak nyatakan supaya you sedar. And saya ada beberapa anak muda yang mengadu pada saya sejurus selepas dia disyaki. Dia membuat perkara tersebut, dia mengadu kat Twitter, tapi dia tanya saya ada simptom gini-gini tapi test saya dah negatif apa semua tu, apa perlu saya buat. Dan saya pun rujuk pada sahabat-sahabat yang lain, rupanya dia pun mengadu juga kepada orang lain. You will have this anxiety, anxious bila simptom tu akan datang, kerana perkara tersebut berisiko. So tidak ada benda sebenarnya yang menenangkan dalam HIV ni. Kita kena bagi tahu adik-adik, anak-anak agar jangan pergi ke arah itu. If you need help, there is always help ya. The problem ialah apabila tadi macam Haziq katakan, bila normalisasi. Jadi maklumat yang macam kita bagi ni ditapis sebab dia kata homofobia. Surah-surah larangan agama pun dikatakan homofobia. Surah Nabi Lut pun dikata homofobik. Ya, kadang-kadang yang berkata ni among Muslim juga ya. Seolah-olah Allah tak pernah terfikir tentang HIV AIDS ya, untuk menurunkan surah tersebut. So bila tertapis maklumat ini, jadi some of that kata okay, is you can actually go on for as long as you practice safe sex. Dan ini benda ni yang saya selalu ikut dan lihat daripada setahun ke setahun bagaimana pattern ya. Dan ramai bila kita bercakap benda ni mengatakan ia disebabkan oleh diskriminasi. Ya, saya faham kalau diskriminasi itu dalam konteks transgender, sebab dia nampak kan pakaian dan sebagainya, mungkin kadang-kadang dia takut nak datang klinik dan sebagainya. Sebab itu grup saya hari tu buat dalam kita punya knowledge transfer program, kita buat bersama-sama dengan doktor-doktor KKM bagaimana cara berinteraksi agar transgender tak takut datang klinik ya. Apa jenis perkataan kita guna, macam mana cara nak panggil diorang dekat klinik ya. Sebab kadang-kadang nama dalam IC laki-laki tapi dia pakai baju perempuan kan. So kita kata better lah number calling system daripada panggil tu, and dia pun segan sebab panggil nama asal dia dalam IC. Tetapi bagi homosexual, nobody knows who you are. So macam mana you kata you didiskriminasi? You can actually work, you can come to clinic, you can request untuk test, but why do you still have a high rate of HIV infections among MSM? My answer would be, it is not about discrimination so much. It is biological. Sebab anal sex telah dibuktikan mempunyai kadar jangkitan HIV yang sangat tinggi. Ya, InsyaAllah.
Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Prof di atas penjelasan yang cukup syarat dengan informasi baru, dan sekarang apa yang kita boleh simpulkan adalah memang tidak dapat disangka lagi bahawa impak terbesar bagi amalan hubungan sejenis ini adalah HIV/AIDS. Jadi tetapi seperti yang Prof katakan sebentar tadi, kita sebagai seorang manusia, kita tidak bolehlah nak menghukum, nak judge orang, dan kita perlu menyantuni sebenarnya golongan sebegini kerana pertolongan itu ada, tapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana untuk reach out kepada untuk meminta pertolongan. Jadi itu adalah membawa kepada soalan saya yang terakhir kepada saudara Muhammad Haziq. Sebelum kita ke sesi question and answer dengan para audience kita pada malam ini, dan ingin saya ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang sedang menonton live kita pada malam ini, jikalau anda ada apa-apa soalan ataupun persoalan yang membara di dalam hati berkenaan dengan isu ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk isikan borang kehadiran di bawah untuk rekod itu biar. Dan berbalik kepada soalan kita kepada saudara Haziq, di dalam hendak mendepani golongan LGBT ini, terutamanya dengan ilmu pengetahuan yang cukup, jadi bagaimanakah kita hendak, bagaimanakah golongan LGBT ini, sebab kita tahu kadang-kadang ada di antara rakan-rakan kita yang sebenarnya secara tak langsung tiba-tiba dah terlibat dah dekat dalam amalan songsang ini, dan ada yang dah terlibat dah dalam, mungkin ada yang sedang kecelaruan gender, dan mungkin ada yang dah terlibat pun, dah hanyut di dalam penyakit sosial ini. Jadi persoalan saya kepada saudara Haziq, bagaimana sebenarnya mereka ini nak reach out? Siapa mereka boleh meminta pertolongan untuk mereka kembali semula kepada fitrah kemanusiaan yang sebenar? Silakan saudara. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak minta maaf sedikit sekiranya ada gangguan internet. Okay. Untuk soalan terakhir tadi, macam mana kita nak bantu sahabat-sahabat kita ataupun sekiranya kita sendiri yang terjebak dalam budaya LGBT ini. Okey. Pertamanya, sekiranya kita sendiri yang berada dalam keadaan yang menyukarkan tersebut, tak lain tak bukan pertama perkara yang kita perlu tanamkan dalam diri untuk kita keluar dari budaya tersebut ialah niat. Okey. Dan niat merupakan suatu perkara yang menjadi asas dalam semua perkara. Dalam kita nak buat perkara baik, kan? Dalam kita nak melakukan kerja seharian, dalam kita nak beribadah, semua perkara tersebut diukur berdasarkan satu perkara iaitu niat. Jadi untuk kita berubah, sahabat-sahabat saya, untuk kita berubah, kita perlu memiliki satu niat yang dalam diri. Kerana apa? Kerana niat itulah yang akan jadi satu drive force yang akan push kita, yang akan mengistiqomahkan kita untuk berubah. Okey. Yang kedua, menurut ajaran Islam itu sendiri, untuk kita berubah ataupun untuk kita keluar dari sesuatu maksiat ataupun dosa yang telah kita lakukan, kita kena ataupun kita sepatutnya hendaklah melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha ini kita di mana kita betul-betul bertaubat untuk kita tekad untuk kita meninggalkan sesuatu perkara tersebut, dan dalam kes ini untuk meninggalkan budaya LGBT, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara-perkara yang telah pun berlaku. Okey. Dan yang seterusnya, sekiranya kita berada dalam situasi yang kritikal tersebut, ialah kita mencari ataupun cuba untuk menyelongkar satu suasana ataupun sahabat-sahabat yang boleh membantu kita, yang boleh membantu kita ke arah yang lebih baik. Kita mencari sahabat-sahabat yang dapat memberi nasihat kepada kita,
dapat mengajak kita kepada perkara-perkara kebaikan, walaupun pada awalnya mungkin kita rasa perkara-perkara tersebut taklah terlalu signifikan kepada perubahan, tetapi di sebalik hal itu, surrounding factors itulah yang decide sama ada kita akan berubah, yang pertama, ataupun kita berubah sekejap ataupun betul-betul berubah full, berubah sepenuh hati sepanjang hayat. Jadi surrounding itulah yang memainkan peranan yang cukup besar terhadap diri kita, terhadap tekad kita. Jadi perkara ini tidaklah boleh berlaku sekiranya hanya satu hala yang memberi komitmen. Perkara ini memerlukan kerjasama dua hala antara kita, antara golongan yang kurang bernasib baik yang terlibat dalam budaya LGBT dengan kaum ataupun dengan masyarakat ataupun golongan masyarakat Malaysia yang tidak terlibat dengan budaya LGBT ini untuk sama-sama mainkan peranan, hulurkan tangan, ringankan beban sesama kita, kerana tanpa kita, sahabat-sahabat kita ini tidak mampu untuk keluar dengan usaha mereka sendiri. Kitalah yang perlu sama-sama membantu, sama-sama memahami perasaan mereka, kerana setiap daripada mereka itu memiliki faktor-faktor yang berbeza mengikut personaliti masing-masing. Mungkin ada yang disebabkan pengaruh kawan, mungkin ada yang terjebak disebabkan tanpa sengaja, ataupun mungkin ada yang terjebak disebabkan didikan ataupun asuhan dari kecil, dan mungkin juga ada yang terlibat disebabkan kurang didikan ataupun asuhan dalam institusi kekeluargaan itu daripada para ibu bapa, dari guru-guru. Aspek didikan dari kecil itu yang memainkan peranan yang sangat besar. Jadi apa yang kita boleh bantu, kita cuba bantu. Macam mana dalam hadis Nabi SAW, sabda Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Dan barang siapa yang antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu menyegahnya, falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangannya. Tangannya bermaksud di sini dengan apa? Dengan kekuasaan yang kita miliki. Makna katanya sekiranya kita merupakan kerajaan yang memegang taruh kepada sebuah negara, maka kitalah merupakan suatu badan entiti yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan dakwah ini, amal ma'ruf dan nahi munkar ini, sebagaimana yang telah dituntut oleh agama Islam. Fa illam yastati' fa bilisanih, dan sekiranya kamu tidak mampu, fa bilisanih, dengan lisan kamu, dengan mulut kamu. Maka sekiranya kita tidak mampu, kita tidak mempunyai kuasa untuk membantu sahabat-sahabat kita, maka sebagai seorang sahabat itu sendiri, kita mampu untuk melaksanakan tuntutan yang kedua, iaitu dengan lisan, dengan menasihat, kan, saling selalu remind each other, kan, selalu remind untuk ajak buat baik, mengajak bagi solat 5 waktu, dengan apa-apa sekecil perkara kebaikan pun sudah menjadi satu movement yang cukup besar buat sahabat-sahabat kita. Yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi, dan sekiranya kamu tidak mampu, dengan hati kamu, fa biqalbi. Maka sekiranya kita tidak mampu, kita melaksanakan tuntutan dakwah itu, mencegah perkara mungkar, dengan apa? Dengan hati kita. Kita tidak menghalalkan ataupun kita tidak mengiyakan perkara yang batil dengan hati. Kita membenci kemungkaran tersebut, namun kita jangan membenci orang yang membuat kemungkaran tersebut. Kerana kita tidak faham akan situasi sebenar yang sahabat-sahabat kita alami, kita perlu cegah dan kita perlu lawan dengan hati, walaupun dia merupakan selemah-lemah iman. Jadi itulah antara komitmen dua hala yang perlu kita mainkan. Sama ada kita berada di pihak yang
perlu memainkan peranan dakwah itu, ataupun kita berada di pihak yang memerlukan pertolongan tersebut, kedua-dua pihak ini kita perlu mainkan peranan masing-masing. Kita perlu memiliki tekad yang kuat semua pihak. Saya rasa sekadar itu sahaja sebab internet connection saya pun kurang mengizinkan. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq bin Zakaria di atas penjelasan yang cukup hebat sebentar saja tadi. Walaupun internet lag, tapi isi konten tu yang kita nak, ya kawan-kawan. Jadi berdasarkan apa yang saudara Haziq katakan sebentar tadi, sebenarnya terdapat banyak terdapat banyak pertolongan sebenarnya yang ada di sekeliling kita. Jikalau kita terlibat di dalam sesuatu kancah penyakit sosial tersebut, sebenarnya kita boleh untuk reach out kepada ramai orang di sekeliling kita. Jadi jangan putus harapan dan terus kembali kepada pencipta. Kerana apa? Kerana kita tahu hati manusia ni sebenarnya macam adalah dapat disuburkan dengan iman dan takwa dan juga taubat sebenarnya. Ya kawan-kawan, jadi kita kena sebagai seorang Muslim kena sentiasa kembali kepada pencipta kita walaupun kita rasa macam tak ada harapan, tetapi sebenarnya rahmat Allah itu berada di mana-mana sahaja. Jadi telah selesai sesi dialog kita yang pertama, iaitu dialog bersama dengan panel jemputan, dan kita akan beralih kepada soalan Q&A. Macam mana kita nak sebentar ya. Soalan Q&A. Jadi untuk soalan yang pertama, saya tak nampak soalan ni. Sebentar ya. Saya nampak tu Ilham Huda. Okey, saya nampak dah. Soalan yang ditujukan daripada saudari Ilham Huda. Dia kata kat sini nak tanya, kadang-kadang bila kita tegur golongan LGBT and guna argument LGBT penyumbang kepada kenaikan kes HIV, nanti ada pula yang cakap diorang LGBT ni just suka sesama jenis je, bukan diorang buat seks pun. So as long as diorang tak have sex, why should we bother? So macam mana kita nak perbetulkan persepsi tu? Silakan, Prof. Then to me you are not gay lah. you are not sexually attracted and you don't do it. It doesn't bother me juga. I'm happy. That means you are just two best friends. Our problem adalah dalam sudut kesihatan dan agama sama. We are concerned for people who do anal sex atau men sex with men ataupun liwat. Daripada sudut agama pun jelas mereka yang melakukan liwat. So if you define gay as suka je but not doing it, so fine. Whatever you want to call yourself, it is in no interest of medical and religious. Medical pun tak nak tahu gay yang macam tu. For medical, kita ambil berat siapa yang mengaku bahawa mereka telah pernah melakukan men sex with men. So if you define that is why the problem adalah dalam mana-mana penyelidikan, mana-mana debat pun tianggu tu selalu berubah. Dia akan kata sebenarnya yang dimaksudkan gay diorang tu gini-gini je tu. Saya kata it's up to you, tapi yang kita bincangkan dekat sini adalah mereka yang mengamalkan men sex with men is generally ditakdirkan sebagai gay. Now sama je kalau you tengok CDC Amerika punya laporan, bila dia laporkan tentang dia pun bahagikan kepada heterosexual, bisexual dan gay. Sebab pada definisi CDC di Amerika, dia pun nak tahu siapa gay yang ditakdirkan mereka yang melakukan men sex with men. So if is the definisi yang lain daripada ni, kita je yang selalu ubah-ubahkan. Why do you want to call yourself gay kalau you tak buat benda tu? So you're not a gay lah, you're just two best friends. Dah up to you lah nak pergi mana-mana pun. Okay. Okay.
Jadinya boleh kita simpulkan sebenarnya di kalangan penyelidik sendiri pun sebenarnya ada pelbagai definisi yang sebenarnya mempengaruhi result penyelidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kita concernkan sekarang adalah orang yang mengamalkan hubungan sejenis, ya, bukan orang yang suka sahaja. Suka je tak masuk lagi. Okay? Rasa di kalangan saya tambah di kalangan penyelidik perubatan, we are clear when we meant by men sex with men. Jadinya apabila dalam laporan tu kita akan guna men sex with men, tetapi macam saya ambil contoh negara-negara seperti Australia pun dia guna perkataan gay sebab dia nak bawa kepada community. Sebab dia tahu kebanyakan gay adalah mereka yang mengamalkan men sex with men. Jadi bila dalam perubatan tu dia translate kepada sebab kita pun menggunakan gay. Jadi masalah kita apabila aktivis hak asasi ni kadang-kadang dia dan setengah individu akan ubah goalpost tu. Oh, we are not such this and this. We just attracted to each other, but we are not doing sex. Kata by all means we are not gay. Pada saya lah. Baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan kedua. Jadi soalan kedua ialah sebentar ya. Tunggu soalan naik. Soalan. Daripada saudara Amin Zulmi, tu moderator, apakah ilmu yang anak muda perlu dalam menghadapi budaya atau wave LGBT ini? Soalan kepada moderator. Okey. Jadinya pada pendapat saya ilmu yang perlu anak muda ada untuk menghadapi sebenarnya mendepani dengan wave LGBT yang semakin mencanak naik, ya, kita boleh cakap adalah kita perlu lengkapkan diri kita dengan fakta-fakta yang betul itu sendiri sebab ilmu itu adalah cabang utama. Jikalau kita hendak berhujah tanpa ada ilmu maka akan pincanglah kita punya hujahan dan perbahasan itu. Jadinya benda paling penting yang pada pendapat saya adalah kita memerlukan ilmu dan base foundation yang sangat kukuh untuk kita mendepani dengan golongan sebegini. Dan mungkin saya boleh ajukan juga kepada saudara Haziq jikalau ada apa-apa yang hendak ditambah, saudara. Silakan saudara. Siapa yang nak menjawab? Haziq, saya rasa Haziq next. Haziq, saudara Haziq. Lost connection. Mungkin kita boleh beralih kepada soalan seterusnya daripada penonton. Jadi ulasan kepada jawapan saya sebentar tadi, kita perlu melengkapkan diri kita dengan pengetahuan yang sebenar dan bukan menentang kerana mengikut trend sahaja. Kita perlu ada pengetahuan tersebut. Okey, sebab kita nak hadapi suatu perang ideologi ini, kita hendaklah menghadapi dengan ilmu. Baiklah, soalan seterusnya daripada penonton live kita pada malam ini, soalan ketiga. Daripada saudara Ahmad di Haizat, sekarang ni banyak pihak membincangkan tentang sex education, terutamanya safe sex. Jadi perkara ini seolah-olah memberi green light kepada golongan LGBT untuk membuat seks kerana mereka tahu langkah-langkah selamat supaya mereka tak dapat HIV atau STD, Sexual Transmitted Disease. Jadi adakah sex education ini perlu ditekankan atau diajarkan kepada umum atau ianya perlu diajarkan kepada golongan tertentu sahaja seperti orang yang ingin berkahwin? Okay, soalan ini boleh ditujukan kepada Prof. Silakan Prof. Okay. Tadi saya tambah sikit seperti apa yang moderator sebutkan tadi. Saya rasa bagi anak-anak muda jangan terikut-ikut dengan trend. What is trending in Twitter? Apa hashtag yang ni kan? Jadi tanpa unsur periksa letak link. For example di Twitter ada yang meletakkan nama dia dan gambar dia, lelaki atau perempuan, tetapi turut meletakkan pronoun untuk dia dipanggil. Dah ada perempuan, dia letak lagi she kat situ kan. Kerana ini mengikut
request daripada transgender yang akan meletakkan gambar mereka dan meletakkan pronoun untuk mereka suka dipanggil. So kadang tidak ada keperluan untuk kita pun terikut-ikut dengan trending tersebut lah. And all the hashtags tu please tengok dulu apa hashtag tersebut sebelum kita pun sambut benda tu ya. Okay, berhubungan dengan safe sex dan juga sex education ni kan. Okay, satu perkara yang orang selalu momok-momokkan adalah Islam sebenarnya tak lengkap ataupun tabu untuk bercakap tentang sex education. Yang sebenarnya bukanlah Islam itu tabu ataupun tidak menitik beratkan sex education. Tapi masalah orang pula bila sesuatu ulama cakap pasal hukum-hukum tentang seks pula, ada pula yang bantai kata tak fikir benda lain lah tu kan. So this is where you will find that the hypocrisy of people who actually giving negative connotation untuk Islam dalam hal sex education. Okay, sex education sebenarnya dalam Tarbiyatul Aulad ya, bab 7 ada dikata bagaimana berbicara dengan anak-anak tentang pendidikan seksual. Tetapi sex education dalam Islam adalah dalam konteks kekeluargaan. Sex education dalam any religion pun dalam konteks kekeluargaan. Hanya sejak mutakhir ini, kekeluargaan itu jadi subset yang kecil. Yang mainstreamnya yang tak berkahwin ni. Sampailah Malaysia pun macam tu. Terpaksa berbicara dalam konteks kekeluargaan itu jadi subset yang kecil dalam lingkungan yang lebih besar. Sebab bila kita cakap pasal tentang janganlah melakukan hubungan seks sebelum berkahwin ataupun la taqrabu zina apa semua tu, ada orang mengingatkan negara kita ada yang bukan Islam. Seolah-olah semua orang bukan Islam tu sukakan seks luar nikah. Tak. Saya pun bersahabat dengan sahabat-sahabat Kristian, Hindu dan ni. Kita semua hendakkan supaya mainstream adalah perkahwinan dan sex education di luar perkahwinan itu adalah topik yang spesifik kepada target-target tertentu sahaja. Ini budaya yang kita kena kekalkan, yang kita kena berjuang. Harm reduction ya dalam bentuk safe sex inilah sebenarnya yang menjadi satu perdebatan ya baru-baru ni apabila kita ada tentang diwar-warkan sebagai kakak kondom ya dan juga lain-lain langkah safe sex ni. Hanya golongan tertentu sahaja yang sewajarnya dinasihati secara spesifik dan juga dalam lingkungan yang sesuai. Sahabat-sahabat saya banyak doktor-doktor infectious disease apa semua ni menasihati based on one-to-one about safe sex kepada mereka yang berisiko tinggi. Dan saya pasti ada juga gesaan untuk mengurangkan ataupun meninggalkan perkara yang berisiko tinggi tersebut. Tetapi kita tidak boleh, macam saya kata tadi, mainstreamkan safe sex ni. Patutnya kita mainstreamkan abstinence dan la taqrabu zina. Bukan kita mainstreamkan safe sex. Safe sex kalau nak ajar kepada anak-anak kita boleh. Tetapi dalam konteks perkahwinan ya, saya bagi dua contoh. Katalah kita nak ajar tentang keberkesanan kondom dan juga pil perancang. Apa salahnya kalau kita kata okey, kondom dan pil perancang digunakan oleh si suami dan si isteri apabila mereka tidak ingin mendapat bayi. Sebab fungsi pil perancang estrogen, progesteron macam mana dia, hormon dan sebagainya. Kesuburan tu. Dan kita guna konteks ibu, ayah apa semua tu. It will give the same message. Tapi kalau kita nak kata okay, when you have a partner, when you have a boyfriend, this is what you should do, this is the pill, this is how to wear condom, you should know condom ni tebal, nipis apa semua. Tentang sifat kondom pun boleh dibicarakan dalam konteks kekeluargaan. Ya? So kaedah dan approaches itu yang saya selalu katakan bahawa it is our collective responsibility untuk berbicara tentang sex education dalam konteks kekeluargaan. Ya? Tetapi memang saya ada sahabat-sahabat daripada komuniti
yang mendekati mereka yang berisiko tinggi. They are doing their job very good dan dia mendekati mereka yang ada masalah tersebut, dan dia memang call, dia kata siapa yang ada masalah, message dia, PM dia, DM dia, dan ada website-website tertentu khusus untuk ni dalam cara yang sangat akademik. Bukan kita buat sex education ni dalam cara yang sangat cool. It is cool to practice safe sex dalam konteks luar perkahwinan. Itu yang kita tak bersetuju. The konteks bagaimana ia dibicarakan. Sama juga macam kita kata untuk sekolah dan sebagainya. Ajar tentang sex education dalam bentuk yang berkait dengan peranan kekeluargaan. Masukkan sekali ilmu tentang abstinence. Jadikan abstinence itu satu. Kita katakan bahawa tidak ada keperluan untuk lelaki ataupun perempuan mengadakan hubungan seks sebelum mereka berkahwin. Ya, begitu juga kita katakan tentang bagaimana tanpa pemakaian kondom seseorang itu boleh terdedah kepada STD, sexual transmitted diseases, terutamanya mereka yang berbilang pasangan, dan mereka yang melakukan seks rambang lah. So dalam bentuk itu cukup, ya. So itu yang saya boleh katakan lah. Jadi begitulah sebenarnya ulasan yang berbahagia Prof berkaitan dengan safe sex. Dan kita dapat lihat sekarang jam sudah hampir menunjukkan pukul 10. Jadi kita akan ambil lagi 2 soalan terakhir untuk sesi Q&A pada malam ini. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya daripada saudari Khadijah Abdullah. Dr. Khadijah, berdasarkan pengalaman Prof, berjayakah golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan? Jadi soalan doktor berkaitan dengan bagaimanakah percentage maksudnya berjaya untuk golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan? Okay, sedikit ulasan daripada Prof yang berbahagia Prof Hafizah. Kita ada banyak cases yang I would say successful stories, sampai mereka, kalau siapa tengok poster di Wafik dulu apabila kita ramai-ramai membantah usaha untuk mengharamkan program Mukhayyam, beberapa NGO hijrah. I think about sekarang dah belas-belas dah NGO hijrah, NGO yang berjuang untuk ke arah yang lebih baik, ya. And these are people who totally tinggalkan gaya hidup lama, walaupun tak mudah, ya. Saya bersama-sama dengan mereka memang tak mudah, kerana kenapa mereka terjebak pun melalui satu pengalaman hidup yang panjang. Dia jumpa kita pun tempoh dia kenal kita pun baru 2-3 tahun, ya. Tempoh dia dengan sejarah silam dia lebih lama daripada itu. Tetapi dia nak ke arah itu. Banyak mereka yang bersama-sama dengan saya pun menyampaikan mesej yang saya dah cakap daripada awal tadi, bahawa perkara ini sebenarnya kita boleh sama-sama bekerja untuk resolve polemik, resolve struggling. Siapa-siapa yang ada ini jangan terlalu cepat mengatakan bahawa saya tak boleh berubah, saya dah memang macam ni, tak guna untuk ceramah saya dan sebagainya. Kita sendiri tak bagi peluang pada diri kita. Tetapi ada mereka yang telah berubah, kebanyakan mereka yang telah berubah tidak mahu lagi ingat cerita lama. So kita tak akan nampak mereka duduk dalam NGO dan sebagainya, sebab kita pun faham dia tak nak ada tarikan-tarikan, dia tak nak ingat lagi perkara tersebut. So for us to give a number, there are 100,000 yang dah berubah. We will never be able to capture that. And ramai lagi sebab mengikut apa yang orang kata ajaran agama tu, dia tak declare pun dia ni siapa, dan daripada dulu orang tak ni dia hanya berubah senyap-senyap gitu. Alhamdulillah kita katakan, kita pun tak ni. Tetapi ada sahabat-sahabat yang memahami bahawa gerakan-gerakan di sana memberikan naratif satu hala. Dan sebenarnya grup-grup yang berubah ni saya sebenarnya akan Mukhayyam tiap-tiap tahun, ya. Ada sekali, kadang-kadang tu dua kali setahun. Dan ini sekarang ni pun dah ada PKP pun, kita dah buat balik program
Mukhayyam, program apa nama dipanggil Know Yourself dan sebagainya, dengan kerjasama JAKIM, JAIS, Majlis Agama Islam Negeri, dalam program yang saya rasa santai, menarik apa semua tu. So kita kata lebih ramai sebenarnya yang memohon program ini lebih kerap diadakan. Kita je yang tak larat sebenarnya. Tapi alhamdulillah, kelamaan boleh tengok ya FB Pelangi Hijrah, Hijrah Republic, Muhajirah Wafiq, time macam ni tak ingat nak senaraikan. You can go to Wafiq and you boleh tengok senarai poster yang kami naikkan. Ada beberapa grup yang mencari kekuatan diri. It's a support group lah, support group sama-sama kita. Cumanya naratif daripada sebelah sana, portal-portal berbahasa Inggeris, walaupun grup ini pernah tulis pengalaman mereka telah berubah tetapi mereka tak menyiarkan. Dan you boleh tengok juga ya, kadang-kadang dekat Twitter dan juga YouTube ya, dah banyak grup di barat sekalipun mereka menyedari bahawa ini adalah perkara yang sebenarnya merosakkan kekeluargaan dan diri sendiri. Hak nak berubah tu dipanggil de-transition. Dia nak cerita pengalaman betapa bila dia ubah tu dia sangat menyesal. Ada transmen. Orang perempuan dah buang buah dada dan buang ovari. Jadi dia kata, I am only 25 years old but I already remove my breast and ovary and I regretted for doing so. So dia cerita, tapi ada orang report sebagai homofobia. So sangatlah tidak adil dan tidak we are not in the level playing field. And you know, to talk like me ni, kena ready untuk kena bash, kena ready untuk di label, kena ready untuk ni. Tapi kita kata pada saya, for the sake of my friends, for the sake of saudara-saudara Islam saya, I will go on talk about it because saya just nak siapa-siapa yang buat keputusan ni, pertamanya ambillah atas dasar agama dan perkukuhkanlah atas dasar ilmu kesihatan fizikal dan juga mental. Terima kasih di atas ulasan Prof sebentar saja tadi. Kita dapat lihat sebenarnya ada golongan, ada yang terlibat di dalam golongan ini. Sebenarnya ramai yang dah menyedari kesilapan mereka dan ramai sebenarnya yang telah berjaya kembali. Dan seterusnya kita mungkin boleh ambil soalan yang terakhir daripada audiens. Soalan yang terakhir daripada saudari Ifah Nabila. Dekat sini ada dua soalan ya. Soalan yang pertama, bagaimanakah kita berhadapan dengan mereka yang sememangnya tidak mahu membaiki diri sendiri dan berbangga menjadi sebahagian daripada golongan ini? Dan soalan kedua, bagaimanakah kita berhadapan dengan mereka yang mempersoalkan keadilan Tuhan kerana menjadikan mereka mempunyai kemahuan terhadap sesama gender? Dan situasi di soalan yang kedua ini kita dapat lihat banyak ya di media sosial seperti Twitter dan Facebook, ramai yang mempersoalkan keadilan Tuhan. Kenapa letakkan mereka di spot ni? Begitu. Jadi apa ulasan daripada yang berbahagia, Prof? Silakan. Tak aci ya, Haziq tak ada soalan dekat dia. Dia senyap je. Okay, nanti lepas ni bagi soalan dekat dia. Sebagai orang muda, macam mana dia berhadapan ya. I think dia pun ada experience tu. Saya ni kadang-kadang age gap ya. Yang bertanya tu kadang-kadang orang muda. Jadi kadang-kadang saya cakap ni, tak tahulah kot gaya keibuan saya ke tak berapa nak masuk, tak berapa nak ni kan. Tapi pada macam ni lah, kalau ada sahabat-sahabat apa semua tu, keep on dialogue, jangan tinggalkan mereka. You may feel macam tak boleh brain lah, kenapa you salahkan Tuhan apa semua kan. Tapi kita dalam banyak situasi lain pun ada orang yang tak pernah jumpa Tuhan, ada orang yang diuji Tuhan. Ujian yang kita ni dalam bentuk perasaan sebegitu ya. Ujian orang lain sebenarnya banyak lagi yang diuji dengan kematian orang tersayang, diuji dengan penyakit yang tidak ada ubatnya ya, barah ya, diuji dengan bermacam-macam ujian manusia. So we are just one of them. Dan keep on cari
bantuan lah untuk itu. Boleh bercakap dengan orang kata orang yang lebih tua ataupun cuma dalam konteks kawan saya rasa gunakan pendekatan itu. Tetapi kalau perbahasan itu dalam konteks macam media sosial ke apa ke, you have to defend what is right. You have to give enrich dalam media sosial bahawa apa yang kita bicarakan hari ini, Islam menetapkan satu kaedah supaya semua orang selamat sebenarnya. Maybe kita bagi Haziq lah untuk jawab. Silakan saudara Haziq, mungkin boleh sambung ulasan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah sikit kan perspektif orang muda sebab kata Prof. Okey. Walau macam mana pun perspektif orang muda, kita sebagai orang muda masih memerlukan kata-kata senior, kata-kata seorang Prof yang lebih mempunyai banyak pengalaman yang boleh dikongsi. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Macam mana kalau kita berdepan dengan sahabat-sahabat kita yang sering mempersoalkan kenapa diorang berada dalam situasi sebegini dan sebegini, kan? Sebagaimana Prof telah mention tadi, setiap manusia itu diuji dengan pelbagai cara, kan? Macam dalam firman Allah itu sendiri, dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Dan Allah itu tidak mentaklifkan setiap individu itu, setiap manusia itu, melainkan mereka mampu dengan ujian tersebut. Maka kita, sekiranya kita berhadapan dengan situasi sebegini dan kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita yang memerlukan pertolongan sebenarnya, walaupun diorang sering ataupun sahabat-sahabat kita sering bermain dengan takdir, maksudnya seolah-olah menyalahkan takdir akan keberadaan mereka. Yang penting kita sebagai sahabat, kan, sebagai orang muda, sahabat kepada kawan kita, jangan berputus asa untuk terus menasihati, untuk terus mengajak sahabat-sahabat kita, dan jangan tinggalkan diorang, jangan pernahkan tinggalkan diorang keseorangan. Okey, macam kita memangnya manusia biasa, kan, kita tak mampu memberi hidayah kepada orang lain. Sedangkan Rasul Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada umatnya, apatah lagi kita manusia biasa. Tapi apa yang kita boleh buat, teruskan usaha. Kerana hidayah itu milik Allah, tapi jangan kita pernah berputus asa dengan hidayah Allah. Dan Allah juga berkata dalam Quran, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah nasib sesuatu itu, kaum itu, melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh berlepas tangan semata-mata menunggu hidayah Allah untuk dapat kepada kawan kita. Boleh jadi sebenarnya pembawa hidayah tersebut merupakan diri kita sendiri. Jadi kita kena ambil tanggungjawab tersebut, mainkan peranan tersebut, support dari segi fizikal, dari segi mental, support dari segi rohani, keep support each other, because without each other we are nothing. We are together in this, we fight this together, and we will not win if you fight it alone. That's all. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq di atas ulasan yang cukup hebat sekali berkaitan dengan soalan sebentar tadi. Maka dengan itu berakhirlah sesi soal jawab kita pada malam ini. Walaupun banyak lagi soalan sebenarnya yang ingin ditanyakan, tetapi disebabkan kekangan masa, kita terpaksa berhenti setakat ini sahaja. Jadi sebelum majlis melabuhkan tirai, saya minta kepada kedua-dua panel jemputan kita pada malam ini untuk memberi mungkin rumusan ataupun kata-kata terakhir bagi program kita pada malam ini. Dipersilakan dahulu yang panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim. Silakan Prof. Ada dua orang sedang video conferencing, so the other one tu bercakap kuat. Walaupun masing-masing pakai earphone kan, kita boleh dengar jiran sebelah tu bercakap.
Okey, apa nama tu, akhir sekali saya nak mengatakan bahawa bila kita berbicara tentang LGBT, it was never about discriminating anyone. No. It was about to remind our brothers and sisters, adik-adik, anak-anak saya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara seagama Islam dan Muslim pun saya sedia mendengar ya, tentang banyak perkara. Dan kita tidak sesekali condemn a person spesifik pada dia, tapi kita sampaikan bahawa sudah ada waktu zaman Rasulullah, zaman Nabi-Nabi terdahulu budaya ini, sudah ada di zaman Rasulullah perkara ini. Fakta bahawa homoseksualiti dan juga mukhannas ini telah pun wujud di zaman Rasulullah bukanlah bermakna bahawa benda ini kita kena terima hanya sebab sudah dah wujud. Ada juga kita pernah dengar orang kata, oh sejak lama dah wujud. In every civilization ada. Sebab itulah Al-Quran diturunkan. Sebab Allah tahu setiap zaman akan ada fenomena ini. Sebab setiap zaman akan ada orang yang diuji dengan perkara begini. Maka cabarannya ke atas kita. Yang faham, yang diberi sedikit kekuatan untuk ajak balik, menggembling tenaga balik dengan sahabat-sahabat kita untuk saya selalu kata fikir balik, resolve balik polemik itu, bagi peluang pada diri, jumpa sesiapa untuk berbincang, jangan terus accept. Kalau ia masalah parenting, maka kita akan perbetulkan di peringkat parenting. Kalau ia masalah abuse, kita akan betulkan balik masalah dekat situ. Kalau masalah di kekurangan agama, kita akan betulkan juga dekat situ. Saya dalam kajian dan bersahabat memang ramai juga mereka yang tidak pernah mengaji Quran. Sebab itu waktu itu kita buka kelas Al-Quran dan ada sahabat-sahabat maknya saya yang mula mengaji Quran dengan saya berterima kasih pada ustazah-ustazah yang di perumahan tersebut ya, yang spend masa dia. Saya kata saya rasa saya tak buat apa pun. Saya duduk mengharapkan 2 tahun lepas daripada tu dia WhatsApp saya, dia kata Dr. Rafidah saya dah naik Quran. Tak adalah yang lebih membahagiakan saya. Dia dah maknanya dia dah dewasa baru belajar dan sampai maknanya dia istiqamah. Jadi bila kita bercakap dalam konteks ni, pada saya kepada mereka yang berjuang untuk patah balik, untuk memikirkan balik, I will always be by your side. We will always be by your side to listen and tetapi kalau ada orang yang mempromosikan mengatakan perkara yang bersalahan dengan fakta kesihatan, fakta agama pun, mereka yang tidak memberi peluang, mereka yang ingin menutup jalan-jalan hak-hak beragama, mereka yang menyampaikan yang salah, maka kita akan tegas. Kita akan tegas untuk menegur mereka, menjawab balik tomahan mereka, memberi sebab kenapa apa yang mereka syorkan itu bukanlah pilihan yang terbaik. Sebagai contoh, ada yang suruh kita batalkan fatwa pengharaman sex reassignment surgery. Pengalaman saya waktu dulu, zaman saya dulu ada pesakit yang masuk with komplikasi daripada sex reassignment surgery apabila ada mereka yang saluran najis fistula bersambung dengan saluran air kencing, ya, komplikasi yang sangat ini. Dan even sekarang kalau baca di media-media barat apa semua, kenapa kita ada Journal of LGBT Health? Memang ada Journal of LGBT Health, ya, bermaksud perkara yang kita buat itu memang tidak lekang daripada masalah kesihatan. Untuk HIV AIDS pun 4 golongan yang memang daripada dulu sampai sekarang kita monitor, homosexuality, female sex worker, transgender dan juga IVDU, mereka yang ni. So bila kita bercakap ini dalam konteks kesihatan, sebab maqasid syariah yang kita mesti ambil perkara yang menjauhkan seseorang daripada memudaratkan diri sendiri dan memelihara nyawa. Betul ada ubat yang boleh melambatkan proses. Betul ada ubat, tetapi anak muda, kualiti kehidupan yang macam mana yang nak? Adakah terpaksa bergantung kepada perkara-perkara seperti ubat-ubatan dan kondom for the rest of your life because you choose
tidak kita kata bermotivasi untuk berhenti daripada perkara berisiko. To me lah ya, secara jujurnya, to move away ataupun menolak gaya hidup ni adalah sesuatu yang lebih mudah kalau boleh ditanam dekat sini daripada terpaksa mengambil ubat for the rest of your life starting from a young age. Kena ambil ubat umur 50, 60 tu biasalah, darah tinggi, kencing manis. Tapi kalau kita pilih satu bentuk orientasi seks yang dengannya menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan, do you really want that? Yeah? And it doesn't surprise me ramai orang tak compliance ambil ubat sebab you are very young. You wouldn't like to take lifelong medicine. So, why not tanamkan dalam diri untuk menyalurkan orientasi seks kita ni kepada perkara yang diizinkan oleh Allah, iaitu heteroseksual melalui perkahwinan. InsyaAllah, I think this is something you can start with hari ni kalau ada yang mendengar. Boleh mula dengan tanamkan keyakinan ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang berbahagia Prof di atas pesanan dan ulasan sebentar saja tadi. Seterusnya saya ingin menjemput saudara Muhammad Haziq bin Zakaria untuk kata-kata terakhir dan ulasan bagi program ini. Silakan saudara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup perbincangan kita malam ini, diskusi kita pada malam ini, ada satu poin yang sebenarnya saya tertarik untuk tekankan. Sebenarnya kenapa kita berdiskusi sebegini rupa pada malam ini berkaitan dengan topik LGBT ini? Satu kesimpulan yang saya rasa boleh memenuhi setiap aspek perbincangan kita pada malam ini ialah satu perkataan je, iaitu sayang. Kenapa sayang? Sebab kita berdiskusi pada malam ini kerana kita sayang antara satu sama lain. Kita nak yang terbaik untuk satu sama lain. Kita nak semua orang hidup dengan penuh kasih sayang, dengan bahagia, tetapi dalam masa yang sama memenuhi kehendak dan memenuhi peruntukan dalam undang-undang dan menghormati perlembagaan dalam agama itu sendiri. Jadi dengan perkataan satu perkataan ni, sayang, sebenarnya kita telah pun memenuhi semua aspek perbincangan kita pada malam ini. Jadi disebabkan sayang tersebut, kita kenalah memenuhi tuntutan dakwah, kan? Kita kena mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, dan sekiranya kita berada dalam golongan ataupun kita telah tersilap langkah dalam masa yang silam, jangan risau, masih belum tamat kerana pintu taubat ataupun pintu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah tertutup. Selagi mana kita hidup, selagi mana kita bernafas, Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Cuma terserah kepada diri kita sama ada hendak berubah, sama untuk berubah ke arah yang baik ataupun sebaliknya. Okey. Dan kita dengan Allah, dengan pencipta kita, kita hendaklah bersangka baik. Walaupun kita diuji dengan ujian yang kita katakan, kalau kita berada di situasi tersebut mungkin kita rasa, ya Allah, kenapalah aku yang diuji dengan ujian yang paling berat? Kenapalah aku diuji sebegini berat? Tak ada orang, kenapa aku orang lain tak ada ke ya Allah? Kan? Tapi kita kena faham, Allah itu uji sebab kerana Allah sayang, kerana Allah nak kita mengingati kepada dia, kembali kepada dia. Cepat atau lambat insya-Allah kita akan kembali kepada dia. Dan kita bersangka baiklah kepada Allah. Bersangka baiklah kepada Allah, dan dengan itu Allah akan menjadi lebih dekat dengan diri kita. Jadi akhir kata, saya menyeru sahabat-sahabat saya, mahasiswa dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, sama-sama kita mainkan peranan. Tidak kira kita ini berjawatan, tidak kira kita ini berharta, tidak kira kulit putih atau hitam, tidak kira bangsa, tidak kira asal dari mana dan sebagainya. Kita ialah satu, kita ingin menegakkan perkara yang sepatutnya dan kita ingin sama-sama menang, sama-sama inginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama satu sama lain. InsyaAllah
we can do this. In the meantime, we can work together and achieve the real successful in the future. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq di atas ulasan sebentar sahaja tadi. Jadi kita berada di penghujung majlis. Terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada dua panel jemputan kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu pengetahuan baru kepada kami dan terima kasih juga kepada semua yang masih setia bersama kami daripada awal sehingga ke akhir majlis. Walaupun dah terlebih 20 minit, maaf. Jadi itu sahaja daripada kami. Diharapkan agar semua yang menonton ini dapat menyebarkan ilmu-ilmu baharu yang diperoleh daripada majlis ini kepada kawan-kawan yang tiada di dalam majlis ini. Sekian daripada saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan mungkin ada sedikit masalah konektiviti dan sebagainya. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lupa tadi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.